Fokus berita tengah hari ini. Kerajaan Sarawak peruntuk 1.08 bilion ringgit naik taraf saluran paip. Premier Sarawak umum dana 4 juta ringgit tambah fasiliti dan keperluan di Masjid Jamal Ad-Din. Capai kadar elektrifikasi penuh menjelang 2030. KPWKK seru OKU untuk ceburi bidang sukan. SK Sungai Kawi dan SK Bukit Nibong terima geran khas Dun Meradong berjumlah RM8,000. Taman Ekopark tarikan baru pelancong di muka. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Janet Bennett. Kerajaan Sarawak terus bertekad untuk menaik taraf serta menggantikan saluran paip yang telah lama atau usang di seluruh negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata 1.08 bilion ringgit telah diperuntuk untuk komitmen ini sebagai langkah memperkasakan lagi sistem bekalan air di Sarawak. Bekalan air itu mungkinnya kita dah dekat-dekat 90%. Tetapi kita nak nukar paip kita. Paip semua, paip lama. Mana kita terpaksa mengolah paip baru seluruh Sarawak. Yang mengambil masa. Harganya 1 bilion lebih. 1.08 bilion. Jadi saya dah ngunjul lagi, go ahead saja. Kelak saya cari duit untuk kita menaik taraf bekalan air. Dan juga bekalan api untuk seluruh masyarakat yang ada di Sarawak. Dia berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada majlis perasmian Masjid Baru Taman Jelita di Miri pada Jumaat. Dinamakan Masjid Jamal Ad-Din yang membawa maksud kecantikan dalam agama. Masjid baru ini mampu menampung lebih kurang 1,050 jemaah pada satu masa. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut mengumumkan dana sekitar 4 juta ringgit untuk menambahkan kemudahan di Masjid Jamal Ad-Din termasuk penyediaan van jenazah, fasiliti akad nikah serta ruang untuk pengurusan jenazah. Katanya pembangunan kemudahan-kemudahan tambahan ini akan memudahkan urusan kebajikan serta melengkapkan konsep agama Islam. Lebih kurang tambahannya 4 juta. Jadi malam tu insya-Allah lah kita akan bangunkan ruang-ruang kemudahan tadi yang akan memudahkan kebajikan, urusan kebajikan dan juga melengkapkan konsep Islam itu sendiri. Membina keluarga kalaunya dalam masjid akad nikah lebih afdal. Pada majlis tersebut, Premier Sarawak turut menyempurnakan penyampaian cek replika bagi dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM395,000 untuk diagihkan kepada 23 masjid dan surau serta 16 gereja dan chapel di bawah Dewan Undangan Negeri Dun Lambir. Selain itu, turut berlangsung penyampaian sumbangan duit raya kepada 64 anak-anak penyatim dari Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob, Miri yang mana simbolik penyerahan kepada 10 penerima telah disempurnakan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari. Terdahulu, beliau berkesempatan berbuka puasa serta menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah bersama div-div kehormat serta tetamu yang hadir. Hadir sama ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Rosi Yunus, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu serta div-div kehormat yang lain. Kadar elektrifikasi di Sarawak kini mencapai tahap sepenuhnya di seluruh negeri, kata Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi.
Ia selari dengan aspirasi kerajaan negeri untuk memastikan liputan elektrik 100% menjelang tahun 2030. Selaku peneraju utama pembekal elektrik, Sarawak Energy Berhad SEB memainkan peranan penting dalam memastikan hasrat itu dapat dicapai. Dalam pada itu, Abdul Rahman berharap tidak timbul isu gangguan bekalan elektrik dalam tempoh terdekat, terutama menjelang musim perayaan. Selain itu, harapan kita juga menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba agar komitmen bersama dengan Sarawak Energy dan pimpinan masyarakat setempat dapat dikekalkan untuk memastikan bahawa operasi dan bekalan elektrik setempat berfungsi dengan sebaik seperti yang telah disebut oleh Raja Haji Samini sebentar. Dengan kata lain, kita harapkan semoga kita di Sarawak Energy dapat berusaha untuk memastikan bahawa bekalan elektrik sepanjang perayaan kali ini dapat berjalan dengan sempurna. Itu juga kita harapkan agar kerjasama di antara agensi korporat bersama dengan masyarakat akan dapat memberi manfaat yang lebih baik untuk menjadikan relasi hasrat kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis berbuka puasa bersama Sarawak Energy di Masjid Darul Ehsan, Piasau Jaya, Miri pada Khamis. Program majlis berbuka puasa bersama SEB di Masjid Darul Ehsan, Piasau Jaya merupakan salah satu program tahunan anjuran SEB. Tambah Datuk Dr. Abdul Rahman lagi, majlis berbuka puasa sebegini penting untuk menghubungkan silaturahim bukan hanya di antara pemimpin dan masyarakat, namun hubungan agensi korporat yang rapat dengan masyarakat. Ujarnya, ia memperlihatkan kebersamaan serta kepedulian pemimpin dan warga korporat terhadap kehidupan dan keperluan rakyat sekaligus memberi peluang kepada masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan pemimpin setempat di sini. Sebagai salah satu daripada usaha tanggungjawab sosial masyarakat sepanjang bulan Ramadan ini, SEB telah menyediakan sumbangan ikhlas kepada badan-badan organisasi. Turut hadir Datuk Bandar Bandaraya Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yisif Sang, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Sarbini, Residen Bahagian Miri Jamalni Busri dan Timbalan Datuk Bandar Bandaraya Miri, Kaunselor Arifin Muhammad. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak menyeru orang kurang upaya OKU untuk cuba menceburi bidang sukan. Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Raziz Hitam, jika ada terdapat mereka ini yang mempunyai bakat dalam sukan, pihak kementerian mengalu-alukan mereka untuk turut serta bagi mengasah bakat terpendam mereka. Ujarnya, tidak tahu di sebalik ketidakupayaan mereka, mungkin masih terdapat bakat mereka yang terpendam. Jelasnya, beliau mengambil contoh salah seorang para atlet para negara kita iaitu saudara Boni yang kini mendapat gelaran juara dunia. Sebab kejayaan beliau, katanya, kini beliau sudah layak memiliki pencen sebagai seorang para atlet. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis sejambak kasih Aidilfitri Betong di Dewan Milenia Debak pada Khamis. Tambah Datuk Razi, ibu bapa tidak perlu takut untuk membiarkan anak OKU mereka menceburi bidang sukan sekiranya berbakat. Jelasnya, ibu bapa boleh menghantar anak-anak mereka di Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS bagi mengasah bakat mereka. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas itu telah menyampaikan simbolik pemberian sejambak kasih Aidilfitri kepada 100 orang penerima bantuan di daerah Betong. Menurut beliau, seramai 2,216 orang beragama Islam yang merupakan penerima bantuan JKMS di bahagian Betong akan menerima sumbangan ini sempena Hari Raya Aidilfitri yang akan disalurkan ke akaun mereka kelak. Sekolah Kebangsaan SK Sungai Kawi dan Sekolah Kebangsaan SK Bukit Nibong telah menerima geran khas Dun Meradong berjumlah RM8,000. Geran tersebut telah disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing, bertempat di SK Sungai Kawi dan SK Bukit Nibong pada Selasa. Geran itu diberikan bagi membantu sekolah terbabit menjalankan aktiviti termasuk program dalam meningkatkan pelibatan masyarakat di sekolah berkenaan. Beliau turut berpesan agar pihak sekolah menggunakan dana yang disalurkan oleh kerajaan dengan sebaik mungkin demi kebaikan dan masa depan sekolah serta dapat memberi kemudahan dan keselesaan dalam melakukan aktiviti program di sekolah masing-masing.
Penerima geran khas juga dinasihatkan untuk memanfaatkan sepenuhnya sumbangan yang telah diagihkan. Geran tersebut adalah bukti keprihatinan kerajaan terhadap keperluan sekolah terutama yang memerlukan dana bagi penganjuran aktiviti tahunan sekolah. Dalam program yang sama, Datuk Ding turut meninjau kerja-kerja pembinaan ruang serbaguna SK Bukit Nibong yang sedang giat dilaksanakan melalui projek program Reformasi Luar Bandar RTP sebanyak RM200,000. Serentak dengan itu, Datuk Ding turut menerima kunjungan hormat daripada ahli-ahli Persatuan Kung Siong Bintango di Pusat Khidmat Dun Meradong serta menerima surat permohonan peruntukan daripada persatuan tersebut. Cadangan pembinaan Taman Eco Park terletak mukah mampu menjadi tarikan baru pelancong di bahagian itu. Pembinaan yang menelan kos sebanyak RM15 juta itu merupakan salah satu projek dalam senarai keutamaan untuk kelulusan oleh Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA. Ia terletak di lokasi yang strategik iaitu di seberang Pasar Basah Mukah dan boleh dikunjungi melalui jalan sungai, perahu tambang atau jalan darat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi turun padang melawat tapak cadangan projek itu pada Khamis. Katanya lawatan itu untuk mengenal pasti kawasan projek dan membuat penilaian secara kasar kerja-kerja yang berkaitan kelak. Antaranya adalah menaik taraf fasiliti tempat penjualan hasil tempatan, naik taraf walkway dan dermaga berbumbung untuk nelayan pantai. Jelas beliau, projek ini kelak akan menjadi lokasi eko pelancongan yang menjadi tarikan pelancong dari dalam dan luar Mukah dan secara tidak langsung meningkatkan taraf sosial dan ekonomi penduduk di sekitarnya. Sebelumnya, kemudahan dan fasiliti di Tanjung Pedada sangat daif dan tidak selamat untuk dikunjungi pada masa sekarang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan Majlis Perasmian Masjid Baharu Taman Jelita di Miri oleh Premier Sarawak pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.